Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menurut hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilahirkan pada hari Isnin dan Nabi juga diwafatkan pada hari Isnin. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua tentang sirah ataupun sejarah peristiwa yang berlakunya pada saat kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Islam dengan melalui pelbagai ujian, cabaran dan dugaan, akhirnya Islam telah tersebar ke seluruh tanah Arab. Kabilah-kabilah Arab yang dahulunya selama lebih pada 20 tahun saling berbalah, berperang dan kini telah bersaudara, disatukan di bawah panji kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berada dalam satu ikatan agama tauhid iaitu Islam yang juga membawa mesej yang sama seperti Nabi-Nabi Allah yang lain sebelumnya, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain alaihi wasallam. Selama 23 tahun Nabi SAW menyampaikan Islam. Apabila berlakunya peristiwa Fathul Mekah ataupun pembukaan Mekah, syariat Islam telah disampaikan dengan sempurna. Berhala-berhala yang sekitar Kaabah itu telah dirobohkan, telah hancur. Di sekitar Mekah juga kita tak dengar dah orang-orang yang menyebut nama-nama berhala seperti Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Semuanya digantikan dengan kalimah tauhid. Utusan-utusan daripada pelbagai kabilah Arab pada masa itu datang secara berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Dan pada ketika itu juga Nabi tahu bahawa masanya telah pun hampir. Maka Nabi Muhammad SAW berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah haji yang kita kenali sebagai haji wada ataupun haji perpisahan. Pada saat itu Nabi berusia 63 tahun 3 bulan. Telah timbul beberapa helai uban di rambut dan di janggut Nabi. Kalau Nabi pakai minyak rambut pada ketika itu, maka tak nampaklah ubannya. Tapi apabila Nabi menguraikan rambutnya, maka nampaklah uban Nabi SAW. Dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumumkan hajatnya untuk menunaikan haji dan mengajak sahabat semua untuk sama-sama dengan Nabi untuk menunaikan haji. Maka berita itu pun disampaikan, tersebar ke seluruh tanah Arab. Pada ketika itu kaum muslimin berbondong-bondong datang ke Madinah berkumpul dengan Nabi. Ada yang mereka datang daripada kota, ada yang datang daripada kampung, ada yang datang daripada celah Gunung Ganang, Gurun Sahara, daripada seluruh tanah Arab. Dan pada ketika itu diriwayatkan bahawa di Madinah penuh dengan kemah-kemah ni, dan diriwayatkan juga bahawa lebih daripada 100,000 orang para sahabat kaum muslimin yang berkumpul di Madinah pada ketika itu. Dan pada 25 Zulkaidah, yang bersamaan dengan hari Sabtu tahun 10 Hijrah, Rasulullah berangkatlah daripada Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah, diikuti oleh semua kaum muslimin yang ada pada ketika itu. Ada dua riwayat. Satu riwayat yang mengatakan bahawa 90,000 kaum muslimin yang mengikut Nabi pada ketika itu, dan satu riwayat yang lain pula seramai 114,000. Besarnya rombongan Nabi pada ketika itu yang memakai pakaian ihram, sehingga Nabi dan rombongan melalui rumah-rumah pun orang pakat-pakat untuk keluar untuk lihat rombongan yang lalu ni. Punya besarnya rombongan ini. Setelah berangkat daripada Madinah, Nabi singgah dekat Bir Ali untuk bermiqat di situ, iaitu memakaikan ihram dan meniat ihram di situ. Dan kemudiannya Nabi pun menaikilah kenderaannya nak menuju masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Dan pada ketika itu Nabi pun mulalah melaungkan kalimah talbiyah untuk dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah kalimah talbiyah yang bermaksud, Ya Allah, hamba-Mu datang penuhi seruan-Mu, hamba-Mu datang penuhi seruan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu penuhi seruan-Mu, Ya Allah. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kekuasaan hanyalah bagi-Mu, Ya Allah, tidak ada sekutu bagi-Mu.
Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cuba bayangkan pada ketika itu bagaimana keadaan ataupun suasana ketika itu yang di mana 100,000 orang bertalbiah dengan serentak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila sampainya hari wukuf, ya, Nabi Muhammad SAW pun duduk di atas untanya di Arafah menyampaikan khutbah dengan suara yang lantang, yang juga kita tahu itu adalah khutbah terakhir baginda Rasulullah SAW. Dan setelah pun sampai di penghujung khutbah tersebut, Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah, sudahkah semuanya telah aku sampaikan kepada mereka?" Apabila mendengar seruan Rasulullah tersebut, maka semua manusia daripada segenap penjuru dengan serentak dan penuh dengan keimanan menjawab, "Benar ya Rasulullah, semuanya telah engkau sampaikan kepada kami." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah, saksikanlah ini." Kemudian datanglah wahyu yang terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa masa selepas khutbah di Arafah, tiba-tiba tuan-tuan dan puan, badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa amat berat dan panas. Peluh ni menitik daripada muka baginda, dan diriwayatkan bahawa peluh yang menitik ini sampai muka Nabi basah, muka Nabi dapat nampak keringatnya, dia umpama intan-intan yang silau, begitulah. Dan ketika itu Nabi sedang naik unta ni, beratnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut sampaikan unta itu tidak mampu untuk menahan berat. Unta itu jatuh tersungkur di atas tanah. Saat itulah Rasulullah SAW menerima wahyu yang terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana wahyu tersebut datang memberikan khabar gembira kepada kaum mukminin tentang keredaan Allah ke atas mereka, dan Allah juga telah redha agama Islam, agama kita. Malaikat Jibril AS turun daripada langit menyampaikan wahyu Allah, iaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, iaitu yang bermaksud pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-nikmatku, dan telah aku redha Islam itu menjadi agama bagi kalian. Surah Al-Ma'idah ayat 53. Setelah wahyu itu turun, baginda sallallahu alaihi wasallam pun kembalilah sepertinya keadaan biasa. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ayat itu kepada para sahabat, sebab setiap kali apabila datangnya wahyu kepada baginda Rasulullah SAW, kemudiannya Rasulullah akan terus menyampaikan ayat Quran tersebut ataupun wahyu tersebut kepada para sahabat. Dan pada ketika itu juga Rasulullah menceritakan apa yang terjadi pada diri baginda ke saat menerima wahyu tersebut. Jadi para sahabat pun sangat gembira pada ketika itu. Sebab apa? Sebab kata dah selesai dah agama mereka, dah sempurna dah agama mereka, sehingga kan ada daripada sebahagian daripada para sahabat ni mereka berkata, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna. Tapi berbeza pula keadaannya dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pula apabila mendengar khabar daripada baginda Rasulullah SAW ini, beliau mempunyai pemahaman yang lain. Ya, Abu Bakar ini berbeza sikit. Dia berasa sedih, dia berasa murung, dan dia menangis. Sebab apa? Sebab Abu Bakar, dia tahu, dia sedar bahawa risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah pun selesai pada ketika itu. Maka bermakna juga pada saat itu Rasulullah telah pun hampir masanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab telah selesai tugas yang dipikul oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila telah selesai ibadah haji yang dilakukan ataupun haji wada yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersama dengan para sahabat kaum mukminin yang lain seramai lebih pada 100,000 orang pun masing-masing pulanglah ke kampung halaman masing-masing, hatta ada kumpulan jemaah yang pulang sehingga ke daerah Yaman, ya, ke negara Yaman. Jadi setelah itu, yakni pada 26 Safar tahun 11 Hijrah, Nabi SAW menghantar satu pasukan besar yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, iaitu anak kepada Zaid bin Harithah,
yang telah syahid sebelum ini di Mut'ah, ya, dalam peperangan Mut'ah. Zaid bin Harithah ni, tuan-tuan dan puan-puan, Zaid bin Harithah adalah sahabat Nabi yang menemani Nabi, yang berjalan kaki selama 4 hari daripada Mekah ke Taif untuk menyampaikan risalah Islam. Dan apabila sampai di Taif, maka dakwah daripada Nabi ini ditolak, akhirnya sehinggakan Nabi ini dicaci, dihina, dibaling dengan batu, sampai Zaid bin Harithah ini menjadikan badan dia sebagai penghadang kepada Nabi untuk dibaling oleh batu-batu daripada orang-orang di Taif. Itulah Zaid bin Harithah, tuan-tuan dan puan-puan, dan Usamah ini adalah anak kepada si Zaid radhiyallahu anhu. Dan pada ketika itu, apabila pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini mereka berada di pinggir kota Madinah, ketika itu mereka bersiap sedia hendak pergi menuju ke Palestin. Pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka menerima khabar bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun jatuh sakit. Jadi apabila para sahabat menerima berita ini, maka mereka sangat terkejut dan bimbang, ya, akan keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Sebab selama 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, Nabi tidak pernah sakit, walaupun dengan menghadapi pelbagai ujian, pelbagai dugaan dan cabaran, tapi Nabi tidak pernah jatuh sakit. Dan apabila Nabi jatuh sakit, sahabat dapat tahu berita ni, maka bimbanglah mereka. Jadi berita yang mereka terima ni bukan sahaja Nabi jatuh sakit, malahan sakitnya Nabi itu semakin hari semakin teruk, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, selama 23 tahun Nabi sebagai rasul, Rasulullah SAW sentiasa mengajarkan tentang kehidupan yang sederhana. Iaitu selama hidupnya Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, selama hidupnya Nabi, baginda tak pernah makan sehingga kenyang, kecuali apabila baginda menjamu tetamu atau dijamu oleh para tetamu. Dan selama hidupnya Rasulullah SAW, Nabi tak pernah makan roti yang kualiti tinggi, roti yang lembut. Selama hidupnya Nabi SAW, Nabi ini seorang rasul, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi ini seorang pemimpin seluruh dunia, bukan pemimpin negara, pemimpin seluruh dunia, pemimpin seluruh alam, pemimpin penghulu kepada segala nabi, penghulu kepada segala makhluk. Tapi pembendaharaan dunia ini berada di tangan Nabi. Tapi selama hidupnya Nabi tidak pernah makan walaupun roti yang lembut. Jangan katakan makan roti yang makanan yang kenyang, tetapi roti yang lembut pun tak pernah Nabi makan. Nabi hanya makan roti-roti yang kasar. Dan kini Nabi telah pun dalam keadaan yang sakit, yang tidak sihat. Dan sambungan daripada kisah ini, sejarah ini, Rasulullah SAW pun sudah pun tahu, ya, pada ketika itu ajalnya telah pun hampir. Ya, pada ketika itu Nabi masih boleh berjalan walaupun sakit yang agak teruk, sakit kepala. Ya, Nabi ikat kepala Nabi ini dengan serban ataupun kain warna hitam ini, ikat dengan ketat, ya, menahan sakit kepala itu. Nabi keluar, ya, pergi ke Jabal Uhud ataupun pemakaman syuhada Uhud, ya. Kemudian Nabi solat untuk para syuhada Uhud. Ya, hal ini dia umpama ungkapan perpisahan bagi orang-orang yang masih hidup dengan orang-orang yang sudah mati. Selesai di Uhud, selepas beberapa hari setelah Nabi menunaikan solat berjemaah dengan para sahabat di Masjid Nabawi, jadi Nabi naik ke atas mimbar, ya, naik ke atas mimbar, dan kemudiannya Nabi berkata, sesungguhnya aku akan mendahului ke atas kalian dan menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku sekarang benar-benar melihat telagaku dan telah diberikan kepadaku seluruh kunci pembendaharaan bumi. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian akan melakukan kesyirikan
setelah sepeninggalan aku. Namun apa yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah jikalau kalian berlumba-lumba dalam merebut kekayaan dunia. Maksudnya Nabi tidak bimbang, Nabi tidak takut bahawa kita ini akan keluar daripada Islam, kita ini akan melakukan perkara-perkara yang syirik. Tetapi yang Nabi bimbang umat-umatnya, umat-umat Islam ni di akhir zaman nanti, ya, kita nama Islam, tetapi apa yang kita lakukan, kita menyesatkan diri kita dengan berlumba-lumba untuk mencari kekayaan dunia. Dan selepas daripada peristiwa itu, beberapa hari selang selepas itu, dalam keadaan Nabi yang sakit kepala yang amat sangat, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi pula untuk pergi ke perkuburan Baqi' untuk berdoa, memintakan keampunan bagi orang-orang, bagi para penghuni Baqi', dan ditemani oleh budak baginda, maula baginda pada ketika itu yang bernama Abu Muwaihibah. Pada ketika itu Nabi SAW berkata kepada budaknya, "Wahai Abu Muwaihibah, aku telah diberikan kunci isi dunia ini serta perkekalan hidup di dalamnya. Sesudah itu syurga, dan sekarang aku disuruh memilih ini semua atau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga." Lalu Abu Muwaihibah ini, dia orang biasa, dia pun menjawab, "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, ambillah kunci isi dunia ini dan hidup kekal di dalamnya, kemudian syurga." Itulah pilihan yang kita manusia biasa ni akan pilih. Dan lagi satu, kita sayang kepada Nabi, kita nak tengok Nabi lebih lama, ya, tetapi tidak kepada Nabi. Tingginya iman Nabi. Nabi tidak inginkan dunia. Nabi inginkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi jawab? Nabi jawab, "Tidak, wahai Abu Muwaihibah, bukan itu yang aku pinta. Aku memilih kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga." Itulah antara tanda-tanda bahawa ajal Nabi dah dekat dan Nabi tahu dia akan pergi tidak lama lagi. Selang beberapa hari daripada peristiwa ini, Rasulullah SAW pun jatuh sakit yang agak tahap yang agak kritikal. Ketika itu baginda berada di rumah isterinya yang bernama Maimunah radhiyallahu anha. Baginda kemudiannya memanggil semua isteri-isterinya datang berkumpul, dan Rasulullah SAW meminta izin daripada isteri-isterinya supaya selama dia sakit ini, ya, baginda ni dirawat dekat rumah isterinya, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada ketika itu kepala Rasulullah dibalut ketat dengan serban yang warna hitam seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kerana Rasulullah sangat sakit, dan pergi ke rumah Aisyah dipimpin oleh para sahabat, salah seorangnya Ali bin Abi Talib. Dan kemudian dia memasuki rumah Sayyidina Aisyah, dan saat itulah Rasulullah SAW dah merasakan keadaan dia sangat uzur, kakinya dah lemah sangat, ya. Dan kemudiannya pada hari Rabu, iaitu 5 hari sebelum kewafatan Nabi SAW, demam Nabi tiba-tiba dilanda dengan demam panas yang panas sangat. Dia panas sehingga Nabi jadi pingsan. Nabi tak sedarkan diri seketika. Bila sedar, Nabi minta air daripada Aisyah untuk disiramkan ke badannya, ke kepalanya, agar baginda Rasulullah SAW dapat bertemu dengan para sahabat di masjid dan menunaikan solat bersama dengan mereka. Begitulah keadaan Nabi, walaupun dalam keadaan sakit yang teruk, ya, Nabi masih lagi cuba sedaya upaya untuk bertemu dengan para sahabat, untuk pergi solat dekat masjid. Dan kemudian Aisyah pun, Nabi dah minta, Aisyah pun dudukkan Nabi, ya, dudukkan badan Nabi ni, bagi slow-slow bagi Nabi boleh duduk. Kemudian Aisyah siramkan air ke muka Nabi, ke badan Nabi, ya, sampai Nabi dah kata cukup. Kemudian Nabi pun rasa fresh sikit. Nabi pun pergilah ke Masjid An-Nabawi. Kalau tuan-tuan perempuan, rumah Nabi iaitu rumah Aisyah, ya, rumah Aisyah pada ketika itu, kalau kita lihat sekarang, itulah makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terletak di kawasan Masjid An-Nabawi sekarang ini. Kalau makam Nabi berada di sebelah tepi
di Raudah pada ketika sekarang ini. Itulah rumah Nabi bersama dengan Aisyah. Jadi dihadang dengan satu langsir saja ataupun tirai, ya. Nabi keluar tirai itu teruslah Masjid Nabawi, kan. Kemudian dah bangun, Nabi pun pergilah ke masjid, bertemu dengan para sahabat, ya, solat bersama dengan para sahabat, ya. Itu. Dan selang beberapa hari, semakin hari semakin sakit Rasulullah semakin teruk, ya. Sebab itu kalau tadi hari Rabu, itu 5 hari sebelum wafatnya Nabi, jadi daripada semakin hari semakin teruk, semakin hari semakin teruk, dan setiap hari anak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, datang menjenguk melihat ayahnya. Ya, Fatimah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepadanya, sebab Fatimah dah juga satu-satunya anak baginda yang dikurniakan usia yang paling panjang. Kalau anak-anak Nabi yang lain seperti Qasim dan juga sebagainya wafat semasa kecil lagi, wafat semasa bayi lagi. Tapi Fatimah yang membesar, berkahwin dengan Sayyidina Ali, dan sampai wafatnya baginda Rasulullah SAW, barulah wafat pula Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah radhiyallahu anha ni, beliau wafat 6 bulan selepas kewafatan Nabi. Nabi pergi, selepas 6 bulan Fatimah pun pergi. Dan ketika Rasulullah SAW sedang sakit tenat, ya, dan ketika Rasulullah menghadapi sakarat, baginda hanya mempunyai 7 dinar. 7 dinar dia, harta dia. 7 dinar. Sampaikan 7 dinar yang ada pada Nabi itu pun disuruh untuk disedekahkan. Ya, Nabi takut bila Nabi wafat nanti masih lagi ada harta yang tinggal dengannya. Begitulah tingginya akhlak, ya, seorang Rasul, tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dalam beberapa hari Rasulullah tengah sakit tu, Rasulullah tak mampu untuk menunaikan solat di masjid dah. Masa itulah Sayyidina Abu Bakar diperintahkan untuk menjadi imam untuk solat di Masjid An-Nabawi, kan. Dan selama sakitnya Nabi SAW, Nabi demam, Nabi sakit kepala sampai Nabi pingsan, Nabi tak sedarkan diri, Nabi sedar balik, lepas tu Nabi pingsan balik. Begitulah keadaannya berulang-ulang sampai hari Isnin, iaitu bersamaan dengan hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demam panas yang dialami oleh Nabi ini tiba-tiba reda, dia tak panas sangat, ya. Orang ingatkan ubat-ubat yang diberikan oleh Aisyah, oleh ahli keluarga Nabi, ya, dah ada kesannya. Jadi demam dia pun dah surut. Jadi Nabi pada pagi itu, ya, dalam keadaan kepala Nabi yang masih dibalut dengan kain, ya, Nabi menuju ke masjid untuk menunaikan solat subuh. Dan pada ketika itu yang sedang jadi imam untuk solat subuh adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Tapi apabila Nabi masuk ke dalam masjid, para sahabat nampak Nabi ni, gembiranya para sahabat nampak Nabi ni, orang ingat kata Nabi dah sihat, sampai mereka ni nak batalkan solat dia. Jadi Nabi pada ketika itu, Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat untuk teruskan solat tersebut. Dan Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu pula pun nak mengundur ke belakang, nak memberikan ruang kepada Nabi untuk Nabi menjadi imam. Nabi pun bagi isyarat untuk Sayyidina Abu Bakar untuk terus jadi imam. Begitulah keadaannya. Para sahabat pun happy, para sahabat menggembira, ingat Nabi sudah pun sihat, ya. Kemudian apabila datanglah detik-detik akhir, saat-saat akhir sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ketika masuknya waktu duha, selepas itu Nabi sakit balik pada ketika itu. Nabi SAW menyuruh Sayyidatina Fatimah, anaknya, untuk datang dengan baginda. Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah, ya. Nabi suruh Fatimah datang, Nabi suruh Fatimah duduk di sebelah kanan dia. Kemudian Rasulullah bisik kepada Fatimah. Bila Rasulullah bisik kepada Fatimah menangis. Kemudiannya Rasulullah bisik lagi sekali, kali yang kedua ke telinga Fatimah. Kemudiannya Fatimah pun senyum pula. Jadi Aisyah, isteri kepada Nabi yang berada di hadapan pada ketika itu, dia berasa sangat hairan kenapa Fatimah
menangis, lepas tu senyum pula, dan dia bertanyalah kepada Sayyidatina Fatimah, ya, apa yang telah dibisikkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada dia. Pada ketika itu Fatimah kata apa? Fatimah kata dia tidak akan bercerita kepada siapa-siapa berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya perkara ini selang beberapa hari selepas kewafatan Nabi, Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah. Pada ketika itulah dengan mata Fatimah penuh dengan air mata, barulah Fatimah terangkan kepada Aisyah apa yang telah Rasulullah bisikkan hari tersebut. Nabi kata apa dekat Fatimah? Nabi kata, malaikat Jibril telah datang kepadaku setiap tahun sekali, dan setiap kali ia datang, ia membacakan Al-Quran kepadaku sebanyak 1 kali. Namun pada tahun ini, Nabi kata, pada tahun ini Jibril datang kepadaku membacakan Al-Quran sebanyak 2 kali. Aku sedar bahawa ajal aku sudah dekat. Dan ketahuilah, wahai puteriku Fatimah, sebaik-baik pinjaman untukmu adalah aku. Kemudian Rasulullah kata lagi, wahai puteriku Fatimah, engkaulah keluargaku yang paling cepat menyusulku. Maksudnya, engkaulah ahli keluarga Nabi yang cepat menyusul Nabi selepas kewafatan Nabi. Pada saat tersebut, apabila Fatimah dengar ni, Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah berbisik lagi sekali, tidakkah engkau gembira wahai puteriku Fatimah jika engkau menjadi pemimpin bagi para wanita sekalian alam? Pada saat itulah Fatimah tersenyum. Itulah yang dibisikkan oleh Nabi kepada Fatimah. Dan ketika itu Nabi dah sakit kembali, demam Nabi dah semakin teruk, badan Nabi panas sangat. Melihat keadaan tersebut, Fatimah berkata kepada ayahnya, alangkah beratnya penderitaanmu ini wahai ayah. Dengan lemah lembut Nabi berkata, tidak akan ada lagi ujian yang akan menimpa pada ayahmu setelah ini. Nabi kata apa? Tidak akan ada lagi ujian yang akan menimpa ayahmu setelah ini. Maksudnya inilah, tak ada dah ujian selepas ini. Kemudian detik kewafatan Nabi pun telah mendekat, ya. Nabi menyandarkan tubuhnya ke pangkuan Aisyah. Tepat di hadapan ada sebuah bejana berisi air. Lalu baginda masukkan kedua belah tangannya ke dalam bejana dan mengusapkan tangannya ke wajah. Kemudian Nabi sebut, la ilaha illallah, sungguhnya kematian ini mengalami saat-saat yang pedih. Itu kata Nabi. Nabi rasa susah, sakit. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, ini Nabi, ini Rasul yang maksum, yang tidak ada dosa, yang menjadi kekasih Allah. Kalau keadaan Nabi pun, apabila Nabi sedang menghadapi sakaratul maut, Nabi sakit dalam keadaan begitu, macam mana pula dengan keadaan kita yang setiap hari kita bergelumang dengan dosa, tuan-tuan dan puan, termasuk diri saya. Saat itu maka datanglah sahabat Nabi Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, dia bawa siwak. Apabila Nabi nampak Abdurrahman bawa siwak itu, Nabi masa itu dah lemah sangat, lemah dan uzur sangat. Nabi buat isyarat Nabi nak siwak itu. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya, Nabi nak ke siwak ni? Nabi angguk. Kemudiannya Aisyah ambil siwak tu dengan lemah lembut, ya, Aisyah gigit siwak tu, hujung siwak tu Aisyah gigit sampai siwak tu jadi lembut. Kemudian Aisyah berikan kepada Nabi SAW, dan Rasulullah bersiwaklah dengan cara yang paling baik sebagaimana baginda bersiwak semasa baginda dalam keadaan sihat. Selesai siwak, tuan-tuan dan puan-puan, selesai bersugi ataupun bersiwak, baginda meletakkan kepalanya kembali ke pangkuan Aisyah. Ketika itu Aisyah dia rasa kepala Nabi ni berat sangat. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya dan bibirnya tergerak-gerak. Baginda SAW mengucapkan, bersama-sama orang yang telah engkau anugerahi nikmat, iaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, hanya engkaulah kekasih yang maha tinggi itu. Bagi dia sebut kalimat ini, kalimat akhir ni 3 kali, kalimat yang sama 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali.
Selesai kali yang ketiga, kedua-dua mata baginda terpejam. Suara baginda tidak kedengaran lagi. Itulah detik kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah saat akhir ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada kita memahami kelahiran Nabi, penting juga untuk kita fahami juga saat kewafatan Nabi, perjalanan yang Nabi hadapi, wasiat yang telah Nabi tinggalkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW mengharungi detik-detik akhir supaya menjadi pedoman kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau hati kita ada rasa cinta kepada Nabi, pasti kita akan rasa sesuatu, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita sampai ke Madinah, kita pergi buat umrah, kita akan pergi ke Madinah juga. Tidak mungkin kita pergi buat umrah, buat haji, kita tidak ziarah kepada tuan rumah. Di Malaysia, di tanah air kita, tiap-tiap tahun ada orang yang sudah pergi umrah 2-3 kali, 3-4 kali. Orang buat umrah, kita buat umrah. Tapi tidak ada satu perkara yang lebih agung lagi selain daripada kita berniat di dalam hati kita untuk kita ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jasad Nabi itu terletak di Masjid An-Nabawi sekarang. Ada kat makamnya. Bukan kisah, bukan cerita, tapi jasad Nabi yang sebenar-benarnya ada di situ. Kita pergi ke Madinah, kita ziarah makam Nabi, kita tahu jasad Nabi ada kat situ. Nabi kata apa? Barang sesiapa yang datang menziarahiku sewaktu kematian aku, dia sama seperti dia datang menziarahiku sewaktu hidupnya aku. Nabi kata apa juga? Nabi kata, barang siapa yang memberi salam kepadaku sewaktu kematianku, Nabi akan jawab kepada kita sebagaimana seperti orang yang hidup. Ini perkara hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan apabila kita telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya kita membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan kita membenarkan segala perkara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bila Nabi dah cakap macam tu, kita yakin bahawa apabila kita memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Nabi akan menjawab salam kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pergilah ke Madinah, pergilah ziarah Nabi, rasalah bagaimana kita duduk hadapan Nabi. Buatlah sebaik mungkin untuk perkara yang sebaik mungkin untuk kita dekat kepada Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Guru saya berkata pada saya, para ulama zaman-zaman dahulu, apabila mereka sampai ke Madinah, mereka tidak akan tinggalkan Madinah selagi mereka tidak bermimpi berjumpa dengan Nabi. Guru saya kata apa? Kita berhajat untuk mimpi jumpa Rasulullah. Di manakah tempat yang terbaik lagi sekiranya bukan Madinah Rasulullah, Madinah Al-Munawwarah, yang di mana terletaknya jasad Nabi SAW ada di situ. Kita mungkin susah, tapi kita buat yang terbaik apabila kita berada di sana, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya doakan, para sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, Allah campakkan rasa dalam hati kita untuk kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, untuk kita mengamalkan segala sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk kita mengamalkan segala ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri saya, agar tuan-tuan dan puan yang sedang menonton ini, supaya apabila kita berada di padang mahsyar nanti, kita dapat minum daripada telaga Kautsar, telaga Nabi Muhammad SAW. Kita dapat bersama dengan Nabi di padang mahsyar nanti. Kita dapat mendapat syafaat Nabi SAW di padang mahsyar nanti. Dan apabila di syurga nanti, kita dapat duduk bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Itu saja perkongsian agak panjang untuk episod kali ini. Moga-moga ada manfaatnya. Saya tangguhkan dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.